Wabarakatuh. Kita sambung dalam topik seterusnya dalam segi 241 Asas Ekonomi Islam, iaitu topik konsep penggunaan dalam ekonomi Islam. Okey. Penggunaan merujuk kepada bahagian pendapatan yang tidak ditabung atau dilabur, tapi dibelanjakan untuk barang-barang dan perkhidmatan. Apa yang kita spend lah, bahasa mudah dia. Okey, so konsep penggunaan dalam ekonomi Islam merujuk kepada cara bagaimana individu Muslim itu membelanjakan pendapatan mereka kan, untuk membeli keperluan dan kehendak mereka dan orang lain jugalah berpandukan syariat Islam. Apa definisi penggunaan guna? Definisi biasanya guna atau pakai kan. Istilahnya perlakuan mengguna barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa. Menurut Donald Moffat, penggunaan barangan atau perkhidmatan bagi memuaskan kehendak pengguna dan hasil daripadanya akan dapat melahirkan nilai faedah atau dipanggil ekonomi dipanggil istilah utility kan. Dalam Islam penggunaan ini berasal daripada perkataan istikhlaq yang dinyatakan sebagai itlaf ain, iaitu melenyapkan zat dan menghilangkan faedahnya, menggunakan pakai sesuatu benda atau barangan yang boleh memberi faedah bagi menghasilkan manfaat yang dikehendaki. Contohnya gunakan air untuk minuman, tanaman. Okay, kita tengok matlamat dan objektif penggunaan dalam ekonomi Islam. Okey, dalam ekonomi Islam, kita hanya membeli dan menggunakan barang dan perkhidmatan yang halal sahaja. Kan? Lepas tu kita mengutamakan keperluan daripada kehendak. Kita utamakan needs versus desire. Okey, dan menurut Ustaz Qardawi, kita juga membelanjakan harta ke jalan Allah dan kita membelanjakan harta untuk diri sendiri dan juga keluarga. Apa falsafah penggunaan dalam ekonomi Islam? Okey. Yang pertama kita berbicara tentang pemilikan. Okey. So kalau kita nak guna suatu barang itu hanya boleh berlaku setelah berlakunya pemilikan kan, ada ownership. So dan hak pemilikan ataupun ownership rights itu adalah tanda pengakuan Islam terhadap fitrah semula jadi manusia. Maknanya manusia itu memang fitrahnya untuk memiliki dan ingin menggunakan harta. Okey. Seterusnya falsafah pengabdian. Okey. So, penggunaan ialah aktiviti kehidupan yang tidak terlepas dari rangka tujuan pengabdian diri kepada Allah SWT. Okey, segala harta yang dimiliki oleh manusia ini akan disoal di akhirat kelak. Kan? Sama ada haram atau halal, bagaimana harta itu digunakan, ke arah mana harta itu digunakan dan sebagainya. Selanjutnya, harta ini adalah satu amanah. Kan? So, penggunaan itu merupakan amanah Allah yang menyebabkan gelagat pengguna dibentuk dengan baik dan kehendak manusia yang tidak terbatas itu dapat dikawal. Okay, tujuannya dia dapat mengawal sifat dan kehendak yang tidak terbatas berpandukan peraturan Allah SWT. Okay, seterusnya adalah kemaslahatan atau maslahah. Okay, so keperluan manusia terhadap barangan bukan hanya berasaskan kehendak yang tidak terbatas tetapi berasaskan keperluan sebenar. Okey, terdapat 5 perkara yang perlu dijaga oleh setiap manusia. Ini kita bincangkan tentang hifzul nafs, hifzul din, hifzul akal, hifzul nasab, hifzul mal, kan? Jaga harta, nyawa, keturunan, akal dan keturunan. Kita tengok tentang etika penggunaan dalam ekonomi Islam. Okey, yang pertama ialah satu kebenaran atau hak, kan? Dan prinsip ini hanya membenarkan manusia menggunakan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah. Dan tak masalah baik daripada segi zat dan cara tujuan penggunaan tersebut. Yang kedua, ia mestilah bersih dan suci, baik dan berguna dan sesuai untuk dimakan. Kalau makanan lah, barangan yang kotor, haram atau bercampur dengan najis adalah merupakan barangan yang tidak boleh digunakan dan akan memudaratkan. Seterusnya kesedanaan, kan? Islam menganjurkan penggunaan setakat tingkat minimum agar kehendak nafsu itu dapat dikawal dan tidak berlebihan. Seterusnya kemanfaatan dan kemaslahatan. Semua anugerah Allah yang halal tidak boleh disalahgunakan. Selagi mana ia boleh memberikan manfaat dalam bentuk ketahanan hidup, pemulihan, pembentukan kesihatan serta kesempurnaan dalam usaha mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah tentang kerohanian dan akhlak. Cara penggunaan itu hendaklah memenuhi etika, kesopanan dan kelakuan terpuji dengan mengetepikan sifat-sifat yang tercela. Jadi sifat bersyukur dan sabar itu perlu ada dalam masa penggunaan.
Okey, kita tengok kepentingan ekonomi Islam dalam penggunaan, berkaitan dengan penggunaan lah dalam ekonomi Islam. Okey, so penggunaan itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kan? Dan dengan penggunaan itu dapat membentuk kuasa permintaan, kan? Dan penggunaan maknanya when we spend, dia dapat membentuk satu corak pengeluaran dan ini dapat memenuhi kehendak manusia. Tetapi perkara ini haruslah bertepatan dengan kehendak Allah. Kita juga harus bersederhana, kita perlu beretika, kita perlu ada matlamat yang jelas dan perlu sistematik. Okey, apakah konsep dan kehendak dan keperluan menurut Islam? Okey, so needs versus desire. Okey, so kehendak adalah keinginan terhadap barang atau perkhidmatan untuk hidup dengan lebih selesa. Okey, ini berbeza dengan keperluan. Di mana keperluan itu adalah barang atau perkhidmatan yang membolehkan manusia hidup pada tahap minimum. Maknanya kalau barang keperluan ini tiada, manusia itu tidak boleh dikatakan sebagai manusia. Dia tak boleh hidup sebagai manusia, dalam erti kata lain. Dan kita tengok tentang hierarki penggunaan. Yang pertama kita tengok daripada sudut konvensional. Apa yang daripada hierarki penggunaan konvensional, yang terendah adalah fiziologi, maknanya yang berkait dengan asas manusia, boleh dikatakanlah makanan, rumah, tempat tinggal, pakaian, seterusnya keselamatan dan tingkat lebih tinggi kepada sosial, lepas tu kita pergi kepada penghargaan diri, self appreciation, lepas tu kesempurnaan diri, ini mungkin berkait dengan Maslow hierarchy of needs. Okey. Daripada sudut Islam sebenarnya tak jauh beza lah daripada sudut tingkatan dia tu, sebab bila mana kita bercakap tentang konsep daruriyat contohnya, maknanya daruriyat itu kita letak paling atas, itu yang paling utama, kita perlu ada tempat tinggal, kita perlu ada pakaian, kita perlu ada makanan, lepas tu kita ada hajiyat, apa yang boleh kita improve lagi, lepas tu tahsiniyat, maknanya kita nak lebih selesa, lepas tu ada yang ulama tambah seterusnya kamaliyat atau kamaliyah, itu lebih selesa, lebih sempurna, dan sekarang kita nak tengok tentang teori gelagat pengguna, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil consumer behavior theory. Okey, so yang pertama tentang cara mendapatkan keuntungan. Okey, so dalam ekonomi konvensional, harta itu merupakan hak milik persendirian dan tiada kawalan dari sudut perundangan. Okey, tetapi dalam sudut ekonomi Islam, cara mendapatkan harta haruslah menggunakan jalan yang halal tertakluk kepada syariat Islam. Okey, seterusnya sistem percukaian. Okey, sistem percukaian dalam ekonomi konvensional dia tidak disyariatkan, maknanya tak disyariatkan tu tiada dia bergantung kepada pemerintah lah untuk menetapkan kadar dan sebagainya, tetapi manusia still bertanggungjawab membayar cukai kepada pemerintah, dalam Islam, sistem percukaian Islam itu disyaratkan melalui zakat, melalui kharaj dan sebagainya. Okey, matlamat ekonomi konvensional itu berbentuk sekular, dan syariat itu digunakan ada pemisahan lah antara agama dengan negara, secularism lah, tetapi dalam ekonomi Islam, syariat itu dikekalkan. Kita maknanya apa yang dilarang oleh Islam itu still kita tak boleh buat, contohnya. Okey, dan ciri yang seterusnya adalah tahap kebebasan. Dalam ekonomi konvensional, kebebasan tidak terhad dan mementingkan keuntungan maksimum, manakala dalam ekonomi Islam, kebebasan tidak terhad dalam ekonomi, cumanya kita berbicara tentang profit optimization, dan bagaimana mencari keuntungan itu harus juga memikirkan tentang kepentingan sosial dan sebagainya. Apakah faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna menurut Islam? Sumbernya adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, seterusnya memulakan suatu perkara dengan niat yang ikhlas dan menggunakan harta yang diberi mengikut syariat yang telah diajar oleh Islam. Kita tengok sedikit tentang konsep barangan dan perkhidmatan. Okey, so ringkasnya ada 6 lah barangan dan perkhidmatan yang kita boleh kategorikan. Yang pertama, barangan keperluan hidup. Kedua, barangan keperluan asas.
ketiga barang keperluan kecekapan, keempat barang keselesaan, kelima barang mewah dan keenam barangan berbahaya dan merosakkan. Okey, so apa barang keperluan hidup? Barang yang sangat diperlukan oleh manusia, kan? Dan tanpanya manusia itu akan mati. Contohnya makanan, pakaian dan tempat tinggal. Okey. Tingkatan yang kedua adalah barangan keperluan asas, kan? Ini adalah barangan dan perkhidmatan yang tanpanya hidup manusia akan sukar, kan? Tetapi dia tidak mengakibatkan kematian. Contohnya keperluan pendidikan, keperluan kesihatan, contohnya. Okey. Seterusnya barang keperluan kecekapan ini diperlukan untuk menjadi suatu kerja itu lebih cekap, kan? Contohnya kita perlukan makanan yang seimbang, kan? Kita perlukan tidur yang mencukupi, kan? Seterusnya barang keselesaan, barang yang boleh memberi keselesaan hidup kepada individu. Tanpanya manusia boleh hidup dan tidak susah, kan? Contohnya pakaian yang cantik, contohnya, ataupun rumah yang besar, kan? Kita masih boleh hidup dengan pakaian biasa, kita masih boleh hidup dengan rumah yang biasa, contohnya. Okey. Seterusnya, tingkatan seterusnya adalah barangan mewah, kan? Barangan ini tidak diperlukan untuk keselesaan tetapi lebih kepada kemewahan dan gaya hidup moden dan bermegah-megah. Okey. Dan yang terakhir adalah barangan berbahaya atau merosakkan. Okay. Ini contohnya barang yang boleh mengakibatkan kemudaratan sama ada kepada pengguna ataupun masyarakat sekeliling. Contohnya macam arak, kan? Arak itu boleh merosakkan akal dan mengganggu masyarakat dari segi jenayah akibat ketidakwarasan. Okey, so kesimpulannya, asas ekonomi Islam menunjukkan keadilan masyarakat itu dapat dipelihara berdasarkan falsafah dan matlamat sistem ekonomi Islam itu sendiri. Okey, falsafah ekonomi Islam berasaskan pegangan pada ajaran Islam dan boleh dilihat dari sudut tauhid rububiyah, dan juga tazkiyah manusia sebagai khalifah dan persaudaraan antara manusia. Okey. Setakat itu saja untuk topik ini. Kita akan sambung topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.